Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Fizik KSSM tingkatan 4. So, hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan pralatihan formatif 3.1 bagi bab 3 kegravitian. So, untuk bahagian yang pertama, pralatihan formatif 3.1, kita lihat dahulu soalan yang pertama. Okay, soalannya adalah, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton. So, seperti biasa, untuk soalan fizik sangat banyak soalan-soalan mengenai definisi, konsep, istilah atau kuantiti fizik. So, dinasihatkan untuk lebih banyak membuat latihan supaya lebih mudah untuk ingat. So, untuk hukum kegravitian semesta Newton, boleh rujuk buku teks muka surat 80. So, hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad adalah hubungan yang pertama berkadar terus dengan hasil darab jisim kedua-dua jasad. So, F berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad dan daya graviti juga berkadar songsang dengan kadar kuasa 2 jarak antara pusat. So, F berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak. So, saya ulang, hukum kegravitian semesta Newton mengatakan bahawa kita nak lihat hubungan. Hubungan siapa? Hubungan daya graviti. Dengan apa? Dengan hasil darab jisim. So, hubungannya adalah berkadar terus dan berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat. Okey, soalan yang kedua. Nyatakan formula yang boleh diungkapkan dari hukum kegravitian semesta Newton. So, seperti yang kita tahu tadi, soalan yang pertama. So, hukum kegravitian semesta Newton mengatakan bahawa daya graviti berkadar terus dengan hasil darab jisim jasad pertama dan jisim kedua. Daya graviti juga berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara pusat dua jasad. So, kita gabungkan kedua-duanya, maka akan menghasilkan satu ungkapan, satu formula untuk daya graviti untuk daya semesta, iaitu F sama dengan Gm1 M2 bahagi R kuasa 2. Dan untuk formula, pastikan tulis dengan lengkap juga rujukan bagi setiap simbol. F untuk daya graviti, G ialah pemalar kegravitian, M1 jisim jasad yang pertama, M2 jisim jasad yang kedua, R ialah jarak antara pusat bagi jasad pertama dengan jasad kedua. So, ini adalah formula yang boleh dihasilkan, diterbitkan daripada hukum kegravitian semesta Newton. Dan soalan yang ketiga untuk kali ini adalah, nyatakan faktor yang mempengaruhi magnitude daya graviti antara dua jasad. Kita lihat dahulu formula untuk daya graviti antara dua jasad. Masih lagi merujuk buku teks muka surat 80. So, ini ialah formulanya. F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. G, pemalar gravitian. So, tak ada kena-mengena. So, untuk daya graviti, ada dua sahaja faktor. Kita lihat di bahagian atas dan di bahagian bawah. So, faktor pertama adalah jisim bagi jasad, sama ada jasad pertama atau jasad kedua. Dan faktor kedua adalah jarak antara dua jasad. So, ini sahaja faktor yang mempengaruhi magnitude daya graviti antara dua jasad. So, untuk jisim jasad, kaitannya dengan daya graviti adalah semakin bertambah jisim jasad, maka daya graviti bertambah. Kenapa? Sebab daya graviti berkadar terus dengan jisim jasad. Manakala untuk jarak antara dua jasad, sekiranya jarak antara dua jasad bertambah, maka daya graviti yang dialami adalah berkurang. Kenapa? Sebab daya graviti berkadar songsang dengan kuasa 2 jarak antara dua jasad. Okey, setakat itu sahaja untuk pralatihan formatif 3.1. Sambungannya pada slot akan datang. So, jangan lupa untuk tekan butang subscribe bagi tidak ketinggalan video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.